lam yazal fi tayri wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa. Fa fihi ba'dul qaumi yahki al-khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa. Fa qala in yajzim biqawli al-ghayri kafa wa il la lam yazal fi ad-dayri. فقال إن يزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. فقال إن يزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. ulang 11. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف. فقال إن يزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. ويزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. Baik, asal terjemah kata dia, iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kerana tiap-tiap orang yang bertaklid pada ilmu tauhid, imannya tiada sunyi daripada syak dan keraguan. Apa kita nak sambung ni, insya-Allah. Asalnya macam mana kita dah belajar lepas, setiap orang mukallaf wajib mengetahui. Kalau asal terjemah dia pakai itu, wajib mengetahui, wajib kenal sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus pada Allah Ta'ala. Begitu juga sifat wajib, sifat mustahil dan harus pada Rasul. Kita sebut sekali lalu itu ada 50 aqaidul iman. Kalau kita biasa belajar ilmu tauhid, tak asing perkataan tu. Cuma nak ambil istilah sikit dengan apa dah belajar lepas. Asal dalam matan tu dia sebut dalam baris ke-9 tu, fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Fokus pada perkataan an ya'rifa. Terjemah tu mengetahui. Kalau kita pakai bahasa Arab, ma'rifah istilahnya lah. Wajib setiap mukallaf kena mengenal. Wajib ma'rifah Allah, wajib ma'rifah Rasul. Itu istilah yang dipakai dalam ilmu tauhid. Setiap mukallaf wajib ma'rifah Allah, ma'rifah Rasul. Sekali lagi sebut, wajib setiap mukallaf ma'rifah Allah, ma'rifah Rasul. Dengan apa kita dah belajar lepas, ma'rifah ke Allah tu dengan angka yang kita dah sebut, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus,
InsyaAllah jumpa ke depan nanti. Begitu juga bab Rasul, ma'rifah ke Rasul, 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Ada pelajaran dia, kita akan cerita kemudian nanti insyaAllah. Cuma nak ambil perkataan ma'rifah, kaedah ulama' tauhid sebut, bila kata ma'rifah ni, terjemah asal bahasa dia kenal, mengetahui. Kita mesti kena kenal Allah Ta'ala, kena kenal Rasul. Tanpa makrifah ke Allah, tanpa makrifah ke Rasul, takut-takut tak sah iman kita. Pasal apa? Pasal kita tak kenal, kita tak faham. Apatah lagi bila sebut mengenal Allah Ta'ala ni dan mengenal Rasul, dia bukan takluk jasad, dia bukan takluk zahir, tapi dia ialah takluk batin, dia ialah takluk qalbi. Atas pada tu istilahnya dipanggil takluk ruh, sir. Bahasa yang kita selalu dengar batin lah, hati. Hati itulah saya nak pakai. Jadi bab kenal Allah Ta'ala ni hati, nak turun ke hati, nak boleh kenal Allah Ta'ala, alat dia akal. Jadi antara alat akal ni macam mana boleh turun hati, dengan kita kena belajar, kena faham macam mana dengan kita tengok makhluk boleh faham khalik makhluk. Yang tu dia punya sepir dia. Macam mana boleh kenal Allah Ta'ala, tengok makhluk boleh faham makhluk takkan ada sendiri, makhluk takkan sunyi daripada pencipta makhluk. Istilah Arab dia khalik makhluk. Itu kaedah nak kenal. So, kaedah nak kenal dalam bab ilmu akidah ni, so, kita nak kenal Allah. Allah kita tak nampak dengan mata, tapi boleh capai dia. Kita boleh faham ke dia, kita boleh rasa dia, kita boleh, istilah Arabnya idrak dia, kita boleh ihsas dia. Bahkan kita boleh rasa, yakin, sedar ke Allah Ta'ala ni. Kalau kita punya pelajaran bab akidah ni sempurna, kenal ke Allah Ta'ala sempurna, memang seluruh hidup kita ni, ihsas kita, idrak kita, sedar kita paling besar sekali adalah pada Allah Ta'ala. Kalau kita dapat fahaman sempurna lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita tu. Pasal wajib atas kita kena makrifah Allah Ta'ala. Kalau nak makrifah makhluk senang. Kita ada 5 panca boleh makrifah makhluk kan. Kita ada apa keliling kita, besar, kecil, warna, bentuk, ya. Kita boleh kenal apa jenis, spesies, tumbuhan, haiwan, boleh kenal keliling kita. Lepas tu mudah nak kenal. Kadang orang tak payah ajar dengan detail pun kita boleh kenal sekeliling kita. Begitu juga nak dengar dengan panca indera telinga, boleh kenal ni bunyi apa, ni bunyi apa, ni bunyi apa. Begitu juga bau, bau ni masak apa, gulai ke, ikan masin ke. Begitu juga lidah, boleh mengesan manis, masam, pahit. Saya sebut umumnya tu. Kulit kita boleh ada dari sentuh, sejuk, panas, gebu, licin, kesat, tajam, kasar. Yang tu 5 panca indera Allah Ta'ala biar kita. Yang ni tak boleh nak sampai ke Allah Ta'ala. Dia tak boleh. Pasal Allah bukan macam makhluk nak boleh dicapai dengan 5 panca indera ni. Nak sampai ke Allah Ta'ala, nak makrifah ke Allah Ta'ala, dia guna alat dia, akal. Dengan akal ni nanti akan boleh membuka panca indera yang ke-6. Itu istilah. Apa dia panca indera ke-6? Istilah ulama' dia panggil mata hati. Istilahnya panggil mata hati. Itu istilah. Macam mana hati boleh mata? Bukan keluar mata pula seketui, tersembul keluar pula esok. Bukan maksud dia macam tu. Istilah mata hati ni maksudnya kita faham, kita sedar. Ada perkara yang kita boleh rasa. Hati ni boleh terima, bahkan yakin, nanti seyakin-yakinnya hanya apa yang kita lalui kehidupan ni tiada lain melainkan semua limpah kurnia daripada Allah Ta'ala belaka. Tiada siapa pun campur tangan dalam memberi atau menegah dia, melainkan mutlak, hak mutlaknya adalah semua daripada Allah Ta'ala. Wajib kita belajar nak sampai dapatnya tu.
Istilahnya idrak macam tu, ihsas macam tu, rasa macam tu, faham macam tu. Inilah istilahnya mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala. Kalau lihat dengan apa yang kita nak belajar ni, saya nak bagi definisi sikit. Ulama kita sebut bahasa Arab dia mengenal Allah Ta'ala daripada perkataan ayya'rifah ni adalah ma'rifah. Istilah yang kalau kita dengar selalu orang sebut ma'rifat. Ma'rifat tu patutnya baca ma'rifah lah. Cuma bila istilah dengan ma'rifat, jaga sikit, dia ada pahaman sewil kat situ. Panjang saya nak syarah tu, cukup saya sebut macam tu je. Ada masalah kalau tanya, kau ada muskil apa-apa ke. Wajib atas kita makrifah Allah Ta'ala. Bahasa terimanya kenal Allah Ta'ala. Kenal dengan ilmu. Alat dia akal. Akal saja pun dah selesai ke tak? Dia sampai jatuh hati. Istilah jatuh hati tu boleh idrak. Saya guna bahasa Arab tu. Bahasa telan lah sikit bahasa Arab tu. Boleh idrak ke Allah Ta'ala, boleh ihsas ke Allah Ta'ala. Istilahnya hati ni boleh tersentuh ke Allah Ta'ala. Kalau disebut fikiran, fikiran ni boleh terfikir ke Allah Ta'ala. Fikiran ni akan, bila apa saja yang kita lalui, fikiran ni dia terus fikiran ke Allah Ta'ala. Fikiran ke Allah Ta'ala. Bila fikir ke Allah Ta'ala. Apa saja ke Allah. Apa saja ke Allah. Kalau kita dapat faham sungguh-sungguh siapa Allah Ta'ala ni, memang boleh dapat macam tu, InsyaAllah. Ada latihan dia, ada riadah dia kena buat satu hal. Tapi atas nak sebut, kita orang mukallaf ni balik berakal. Kalau disebut orang kafir sampai suruh Islam, wajib makrifah Allah Ta'ala. Wajib kenal Allah Ta'ala. Baik, apa maksud makrifah ni? Dia ada 3 definisi disebut oleh ulama untuk panggil makrifah Allah Ta'ala. Dia, bahasa pendek dia al-jazmu mutabiq lil haq an dalil. Saya nak sebut tu pasal kita nak belajar ni bab taklid nama dia. Jadi taklid ni dia makrifah yang tak cukup syarat ketiga. Jadi saya sebut sekali lalu. Makrifah mesti al-jazmu al-mutabiq lil haqqi an dalil. Belajar-belajarlah tulis Arab tu kan. Kalau ada muskil tanyalah. Al-jazmu al-mutabiq lil haqqi an dalil. 3 perkara ni untuk nama kenal Allah Ta'ala. Pertama, yakin. Al-jazmu yakin. Mesti jazam, yakin. Terjemah kita yakin ni putus, kejap, mantap, kemas. Kalau bahasa kita belah hulu perak ni wajib. Tu bunyi wajib. Mesti je. Tak dapat tidak. Tak munasabah akal. Absolutely. Absolutely. Bunyi wajib, mesti. Jadi itu makna jazmu. Satu. Yang kedua, untuk nama kenal mesti mutabik lihat. Apa yang kita kenal tu, apa yang kita yakin tu mesti mutabik lil haqi, mesti tepat dengan realiti, mesti tepat dengan sebenarnya. Bahasa moden sikit, tepat dengan realiti. Al-mutabik lil haqi, mesti mutabakah, sepadan, setentang, betul, berbetulan, tepat, mengenai lil haq, dengan benda yang benar. Maksud mutabik lil haq, bahasa lain juga mutabik lil waqi'. Dia mesti tepat dengan realiti, mesti memang sebenarnya macam tu. Yakin, tepat dengan realiti. Ketiganya, berdalil, andalil. Jadi untuk nama makrifah kenal Allah Ta'ala ni mesti al-jazmu mutabiq lil haqi andalil. Mesti yakin, mesti tepat pula yakin kita tu dengan realitinya yang sebenarnya apa dia. Lepas tu andalil, mesti berdalil. Berdalil maksudnya ada kaifiat. Nanti kita akan belajar khas dalil itu. Macam mana untuk membuktikan apa yang kita yakin yang tepat dengan realiti itu. Dia bukan saja keyakinan yang tepat, tapi mesti ada pendalilan yang sempurna untuk mensabitkan apa kita kenal ke Allah Ta'ala, apa kita kenal ke Rasul tu. Baik, sekali lalu saya dah sebut definisi makrifah. Mesti al-jazmu lagi apa?
al-mutabiq lil haqi lagi andalil. Kalau tak cukup, yang ni ada masalah. Tengok kita sebut sekali lalu, mesti yakin. Kalau ragu, khas kita sebutlah ke orang Ta'ala. Kalau ada orang dia jadi sanksi ke orang Ta'ala, betul ke Allah Ta'ala ada betul ke memang ada malaikat Jibril, betul ke Nabi Muhammad ni Rasul? Tambah pula ada ayat-ayat besar meragukan dia pula, macam tak percaya je, macam fantasi je. Kita malam ni na'udzubillah, kita minta lindung lah. Pasal apa? Orang bila tak belajar bab agama ni, tak pernah ada didikan agama, tak pernah dengar pula syarahan tutup guru ulama kita tentang apa dia Islam, khasnya nak kenalkan siapa Allah. Kita ni makhluk, asal kita tak ada. Ni ada pun ada dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, nanti akan tak ada pula. Perubahan yang berlaku kat kita hari demi hari ni menunjukkan memang kita ni memang asal daripada tak ada, dan memang akan setiap hari, setiap detik saat ni menunggu saat untuk binasa ya. Setiap hari ni kita dalam proses kebinasaan sebenarnya. Setiap hari ni kita melalui proses perebutan. Duk makin umur makin pendek. Cuma kita tak tahu umur kita. Sekali lalu saya sebut itu. Jadi kalau tak belajar, tak faham yang tu, tak kenal Allah Ta'ala. Jadi untuk nama Arifah ni mesti yakin. Tu. Jadi kalau ada tak yakin ni apa dia? Istilah dalam syarak dia panggil syak, zon, waham. Sedikitlah istilah-istilah tu. Syak, zon, waham dalam bab iman tak terima. Tak terima. Syak ni apa? Kalau saya gunakan skala 10 dapat 10, yakin 10 per 10 yakin namanya. 20 per 10 tu yakin gila boh bahasa gitu. Kalau 5 per 10, 5 daripada 10 dengan skala 10 tu 5 dia panggil syak. Ya ke orang Ta'ala jamin rezeki? Betul ke orang Ta'ala bagi hidup? Kita makan hidup, bukan makanan dia bagi hidup, bukan Allah lah. Katalah jadi ragu, tu nama dia syak tu. Syak. Kalau 6, 7, 8, 9 daripada 10, tu dia panggil zon. Zon ni dia hampir kepada nak keyakin, tapi tak yakin. Dia ada kuat kecenderungan nak kepada yakin, tapi tak yakin lagi. Rasa-rasanya bukan rasa Allah lah ya bagi rezeki kita. Tapi ayat tu macam ada lagi miss, ada benda tak kena lagi kan. Saya bagi contoh perkataan lah. Kalau sebut dengan skala macam tu lah. Saya sebut skala 10, 5, 6, 7, 8, 9 untuk mudah faham macam tu. Tapi di bab ni dia bab perasaan sebenarnya. Kemudian kalau 1, 2, 3, 4 daripada 10, yang ni dia panggil waham. Waham tu macam mana? Waham ni sangkaan lemah, terlalu lemah. Dia bukan tak ada langsung, tapi terlalu lemah kan? Misalnya kita ni petang sehari hujan tak? Hujan pun kan duk mesti hujan lagi kan? Malam hujan tu gitu kan? Kalau memang nampak gelap, angin tiup, tombang pokok, awan gelap, peti, guruh, punya mana? Hujan ni. Yang tu zon, turun hujan. Tu yakin. Kalau hujan turun tu tak hujan, tu bodoh. Okey, nyambil sikit tu kena juga kan. Tu bodoh. Apa saya nak sebut ni? Zon tu. Zon pula, astagfirullah. Waham. Petang sehari hujan, cerah macam ni hujan. Boleh je lah duduk si hujan. Macam tu. Sikit sangat. Jadi kalau dalam bab ketuhanan ni, kalau ada hanya pada Allah Ta'ala ni, macam tu je. Orang kata very light knowledge, very light realizing kita pada Allah Ta'ala. Punya orang putih sikit lah. Apa benda tu? Terlalu nipis sangat. Ingatan kita ke Allah Ta'ala, ada hati ni tersentuh, terasa kepada Allah Ta'ala. Kita bukan iban namanya tu.
Itu bukan yakin tu. Itu waham, teman. Waham. Kita bangun rasa dah Allah bagi hidup aku. Oh, kena peringat barulah sedar ke Allah Taala. Tu bukan sedar mana pun. Sepatutnya macam mana? Kalau kita yakin tu, sedar je celik mata Allah bagi hidup aku. Alhamdulillah. Dia allazi ahyana ba'dama amatani ba'dama amatana. Tengoklah domain kita pakai tu untuk guna aku ke kami kan. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani. Dialah hidupkan aku selepas dialah yang bagi mati aku dengan dia tidur dengan aku ni. Hidup mati kita semuanya dalam kekuasaan Allah Taala. Sedar tu hati terus pergi Allah Taala terus. Tu yakin. Tak ada belah bagi dah, Allah nak bagi hidup kita. Malam tadi pun tidur ke apa? Tak tahulah tidur ke apa. Semua urusan dia. Kita ni letak kepala lena. Allah yang bagi lena ni. Semua kita ni dalam urusan dia, dalam ketentuan dia. Kalau dia tak bagi kita lena, nak bagi lena, orang tak mau lena. La ilaha illallah. Saya bagi nak tunjuk contoh yakin dunia. Yakin dunia. Jadi mesti yakin. Jadi kalau ada syak, zon, waham, tak ada iman. Kita nak belajar tauhid ni, nak belajar apa? Belajar nanti sampai nak tahap kalau boleh memang yakin seyakin-yakinnya pada Allah Taala, pasal wajib dapat yang tu. Ke Allah Taala ni tak boleh ada syak, zon, waham sikit pun. Bahkan yakin sungguh ke Allah Taala. Yakin nak yakin apa ke Allah Taala ni? Yakin Allah ni ilah, makhluk tak ada sifat ilah. Dia ada pelajaran juga itu. Makhluk tak ada sifat ilah, Allah saja ilah. Kalau dengan terjemah, Allah sajalah bersifat ketuhanan, makhluk tak ada sifat ketuhanan sama sekali. Belajar nanti insya-Allah. Saya nak cerita lagi panjang sangat. Kalau saya sebut sekali lalu, antara ketuhanan ni apa dia? Boleh berdiri sendiri, tak hajat pada sesuatu, sedia ada yang sempurna, tak akan ada sebarang cacat cela. Itulah ketuhanan. Tuhan ni tak hajat pada sesuatu. Nak nama Tuhan ni, ketuhanan ni, mestilah dia tak hajat sesuatu dan semua makhluk mesti berhajat pada dia. Yang ni saja yang layak untuk jadi Tuhan. Pasal inilah dipanggil ciri ketuhanan. Tak akan dipanggilkan Tuhan melainkan yang ada bersifat ketuhanan. Apa ciri ketuhanan, sifat ketuhanan? Dua ciri besar dia. Tak hajat pada sesuatu, makhluk semua mesti berhajat pada dia. Jadi untuk nama Tuhan ni Allah saja. Allah macam mana keadaan dia? Dia mesti berdiri sendiri. Maksudnya dia tak hajat pada sesuatu, dia sedia ada, memang kekal ada, tak pernah ada sebarang perubahan. Ada dia perfect, azali lagi, sedia kala lagi. Dan makhluk pula, semua makhluk ni tak ada terlepas satu pun nama makhluk ni, melainkan semua berhajat pada Allah, pada dia. Pasal dialah, Tuhan inilah yang menjadikan semua makhluk ni, walaupun sekecil-kecil makhluk, walaupun hanya sebesar zarrah sekalipun, semua makhluk datang daripada dia. Dan semestinya bila makhluk datang daripada dia, semua makhluk mesti berhajat pada dia untuk ada zat dia, sifat dia, perbuatan dia, kesan daripada dia. Semua datang hanya daripada dia ni. Dia itulah yang nama ilah. Dengan ada ilah ni akan ada sifat ketuhanan pada dia. Jadi kita nak belajar, nak faham apa? Allah saja ilah, Allah saja Tuhan, Allah saja ada sifat ketuhanan. Makhluk tak akan ada ketuhanan sama sekali. Jadi saya nak fokus sama mana? Ketuhanan ni besar sekali. Sama mana? Dia tak hajat pada sesuatu. Kita hajat macam-macam. Perlu makan, perlu minum, perlu kipas, perlu lampu. Dah ada matahari pun pakai lampu lagi. Dah ada angin pun perlu kipas lagi. Dah ada lantai perlu kapet lagi. Dah ada kapet pun ada kain lagi. Dah ada kain pun ada seluar lagi kan. Kalau tak ada tu masalah kita. Tak ada matahari, gelap kita. Kita memang sentiasa berhajat. Dan bila sebut berhajat ni, kalau kita tak ngaji tauhid, tengok nanti kita akan rasa berhajat bukan ke Allah Taala. Kita akan rasa berhajat kat makhluk lah. Tak ada matahari susah lah. Jadi berhajat tak matahari? Berhajat. Oh, matahari, itu yang ada orang sampai sembah matahari lah. Pasal dia rasa matahari lah yang menyebabkan adanya alam ni. Tanpa matahari, mana akan ada kehidupan? Ada yang nampak matahari ada. Macam tu lah. Boh pergi tu.
Kita tak adalah tahap sembah, tapi tetap rasa kalau tak ada matahari, kena hujan seminggu tak terbit langsung matahari. Kalau ada matahari seronok ni, kita rasa berhajat kat matahari tu. Sepatutnya kalau orang ada tauhid, hajat besar kata apa? Allah, matahari ni makhluk Allah. Jadi kita macam mana nanti nak hubung, ada pelajaran ni tu, macam mana kita kata kalau ada matahari bagus. Sebenarnya bukan ada matahari, kalau Allah terbitkan matahari kan bagus, alhamdulillah. Seronok bukan kat matahari, seronok kat Allah Ta'ala. Ini kaedah tauhid yang kita nak belajar, supaya boleh nanti hajat kita rasa hanya rojok pada Allah Ta'ala, tak ada hajat ke makhluk sikit pun. Makhluk ni kita akan rasa makhluk duduk tahap makhluk, walaupun kita berhajat pada dia. Dengan kita yakin dan faham dan kenal siapa Allah Ta'ala ni, kita akan ambil makhluk di atas kedudukan makhluk, dengan status makhluk, dimensi makhluk. Tak akan letakkan kedudukan makhluk ni dalam dimensi ketuhanan sama sekali. Pasal makhluk dia tetap atas nama makhluk. Matahari bukan asal dia ada, dia asal tak ada. Bulan buat asal tak ada. Kalau hajat pada makanan buat asal tak ada. Pokok buat asal tak ada. Udara buat asal tak ada. Bumi buat asal tak ada. Langit buat asal tak ada. Jadi sebenarnya kita bukan hajat pada benda-benda tak ada ni. Kalau ada sekalipun, nampak macam berhajat pada dia, benda-benda yang ada keliling kita ni. Tapi sebenarnya kita bukan berhajat pada ni, kita berhajat hakiki kepada Allah Ta'ala. Itu yang kena belajar tauhid, supaya keadaan kita yang sekeliling ni dan kita punya lifestyle yang Allah Ta'ala bagi jadi, proses sabab musabab ni, faham tauhid, dia tak akan mengganggu hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala. Jasad akan berhubung dengan konteks jasad. Apa dia? Lapar makan, dahaga minum. Tu pun makan je lah. Tengok je makanan, Allah bagi rezeki aku, Allah bagi kenyang aku, Allah bagi makan aku, Allah bagi rezeki aku. Tengok je makanan ni, rasa Allah mu'ti, Allah razak, Allah razik. Dia pemberi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala beri. Walaupun yang ni orang hidang, yang ni orang jamu, yang ni kita beli, yang ni orang ni masak, yang ni orang sedia. Yang tu atas jalan sabab. Dia pun bukan dia boleh buat sendiri, Allah juga bagi kederat, Allah bagi ada dia, Allah bagi sifat dia. Yang tu ada pelajaran nanti, insyaAllah kita memang kena belajar tu, bagi faham. Dan inilah ilmu istilahnya, kena kenal Allah Ta'ala. Dia punya CP besar dia nanti dalam La ilaha illallah. Nak faham Allah saja ilah, Allah saja ada sifat ketuhanan, makhluk tak akan ada ketuhanan sama sekali. Makhluk ni tak akan boleh berdiri sama sekali dengan zat dia sendiri. Makhluk takkan boleh ada sendiri. Makhluk ni semua mungkin wujud, jaizul wujud. Allah saja yang wajib wujud, sedia wujud. Dia punya sipir macam tu. Faham ni nanti, ilmu ni faham, dengan berdalil pun kita akan belajar nanti. Lepas tu Allah nak bagi masuk dalam hati, memang bergantung kita ke orang Ta'ala. Nak dapat yakin nak tu. Saya pun syarah sekali lalu, yakin. Jadi jazam, bukan zon, syak, waham. Dan syarat kedua mesti mutabik lil haq, dengan realiti. Tepat dengan realiti tu memang tempat bergantung kita Allah. Okey, betul. Kalau kita memang yakin tapi berpegang kita dengan apa yang kita berpegang dalam hati, intikad kita tu menyalahi daripada apa sepatutnya kita yakin. Maksudnya apa sepatutnya kita yakin pula, menyalahi daripada apa realiti yang sepatutnya kita kena yakin. Contoh, kita sakit kena makan ubat. Kalau kita tak faham bab ketuhanan lah, memang kita akan bergantung ke ubat lah, sampai kita akan kata dia macam mana. Bukan saja kata mulut, intikad macam tu. Apa dia? Kalau tak ada ubat ni, tak tahulah aku macam mana. Mar, dia boleh jadi masalah tu. Tak mana masalah bila kita merasakan kebergantungan kita pada ubat. Bukan salah ni ada masalah sakit apa makan ubat, bukan salah makan ubat. Salah tu intikad kat ubat. Tu masalah dia. Yang tu yang nak kena belajar. Macam kita tak ada duit, masalah? Tak ada masalah. Tak ada duit, masalah? Tak ada masalah. Tak ada duit, tak ada masalah. Ambil duit semua bagi saya. Sedap je minta duit kat orang ya. Saya nak suruh mikir tu kan. Tak ada duit, macam mana masalah? Tak ada makan, masalah. Tak ada air pun masalah.
Cuba air tak ada, nak masuk kencing tak boleh, nak masuk berak tak boleh, macam mana? Tak ada air pun salah, takkan nak masukkan tanah. Takkan melesek itu je air. Tak selesa, kita mesti ada air, betul tak? Tapi ambil air di atas, dia makhluk. Sebenarnya siapa sediakan air kat kita? Dapat je air, alhamdulillah ya Allah kau bagi air kat kami, alhamdulillah. Patutnya seronok kita macam tu. Cuma kita dah ada air hari-hari macam mana? Buka air pakai tak ada pun nak ingat kau salah. Ni masalah kita ni. Yang tu yang kita nak belajar tauhid, apa disiplin, adab, akhlak, fikiran, pemusatan fikir, jangan merapu, jangan lalai, banyak zikir, banyak fikir ke Allah Ta'ala, ilmu mesti mantap kan. Sekali lalu sebut gitu. Dan asal nak sebut ialah mesti tepat dengan realiti. Kalau kita duk rasa kita perlu duit, dengan ada duit kita akan jadi senang, kita duk itikad duit lah menyenangkan kita, tak betul dengan realiti. Pasal berapa ramai orang ada duit tak senang-senang, ada orang lagi banyak duit lagi susah, kita yang tak ada duit ni senang. Macam tu pula. Jadi bukti bahawasanya bukan ada duit senang. Ayat kata dengan ada duit senang, tak betul. Tapi perlu juga duit. Jadi yang bagi senang siapa? Allah. Duit ni sabab. Bergantung kita ke Allah, bukan bergantung kita ke sabab. Tapi macam mana pun sabab kena lalu, kena ambil, kena jaga. Pegang pula tu atas dasar amanah. Yang ni tanggungjawab. Ada kena cari, ada kena belanja, ada kena simpan. Besar tu pelajaran tu. Banyak umur insya-Allah jumpa. Yang itulah ilmu, nak faham macam mana nak mengenal Allah Ta'ala, mengenal Allah, mengenal makhluk, macam mana nak tatbik kan, orang kata apa, nak synchronize kan, bahasa moden sikit tu, macam mana nak berjalan hidup ni betul-betul nama ahli tauhid, perjalanan zahir menempati perintah Allah Ta'ala, macam mana ajaran Nabi SAW, atau proses sabab musabab yang tepat betul dan menepati dengan SOP syariat. Lepas tu batin ni bergantung ke Allah Ta'ala, kasih kat Nabi SAW. Dia ajar kita tata cara hidup Islam ni yang memang datang daripada Allah Ta'ala. Allah yang jadikan kita, tentulah dia tahu apa hal kita. Dapat kita berjalan mengikut panduan buku manual Allah Ta'ala beri. Panduan hidup atas muka bumi ni Allah yang cipta kita, dia bagi kita panduan nak hidup atas bumi dia. Macam tu. Kalau kita faham Allah Ta'ala macam ni, bestnya apa dia? Bestnya syariat Islam, bestnya aku dapat faham Islam, bestnya datang Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia yang jadikan kita semua makhluk ni. Allah Ta'ala datangkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni ajar, Allah jadikan semua kita ni. Dia bagi panduan pula melalui Rasul. Kita dapat panduan-panduan tu untuk kita lalu hidup ni tepat. Pasal Allah pencipta, tentu dia tahu apa yang dicipta. Kita boleh gunakan pula panduan tu tepat macam mana Allah Ta'ala cipta kita. Pasal apa? Buku panduan ni kita terima daripada pencipta alam. Tu nak faham perjalanan akidah kita, jazmu mutabik lil haq, yang kata mesti tepat dengan realiti dan perasaan kita bila kenal Allah Ta'ala dan Rasulullah ni macam ni. Sikit perbandingan tu. Kalau kita lah misalnya beli handset iPhone contoh, tapi buku panduan dia buka dalam tu tengok Samsung. Okey ke tak okey? Bukan bagus ke Samsung? Ataupun terbalik, kita beli Vivo, buku panduan Samsung, kan bagus? Kan bagus tu. Ni panduan Samsung lagi bagus. Dia punya SOP dia lagi ketat. Kalau Vivo baik bagi tengok buku panduan Samsung. Boleh faham saya cakap apa kan? Tapi bagus tak pakai Samsung punya buku panduan, sedangkan handset kita Vivo? Boleh tak? Tak boleh kan? Tak betul kan? Sewil kan? Bodoh kan? Okey, macam itulah bodoh ya. Bumi ni Allah Ta'ala buat, kita Allah Ta'ala buat, langit bumi Allah Ta'ala buat, coronavirus pun Allah Ta'ala buat, ikut WHO punya. Bengok tak? Bengok tak? WHO ni apa? Nabi ke? Rasul ke? Persatuan ulama ke? Persatuan bengong sedunia. Sedap pun itu. Syarah panjang tu tadi kan. Sepatutnya panduan mesti ikutlah tutup guru ulama. Ikut hadis Nabi. Sembahyang macam mana? Patutnya bukan jarak-jarak, rapat-rapat. Lagilah kena takwa sepatutnya bila kena ada bencana. Itu panduan yang Rasulullah ajar. Atau wabak apa satu hal, tapi
Tengok macam tak ada apa-apa pun, tapi masih penjarakan sosial. Bofi bahasa gitu tak? Sampai Jumaat pun tak boleh, tapi kita boleh lah Jumaat ni. Dulu sampai tak boleh Jumaat, sedangkan 6 orang aja. Bukan panduan dalam hadis itu. Mana ada panduan sampai tinggal sembahyang Jumaat? Mana ada? Tinggal sembahyang Jumaat ni masalah lain. Lumpuh, buta, tak ada orang nak bawa pergi masjid, tu lah tak ada sembahyang Jumaat. Perempuan, itu tak ada lah sembahyang Jumaat. Sebab coronavirus saja tak lagi sembahyang Jumaat. Sikit lah nak jekah gitu. Ini bukan kaedah kita tau. Yang ni WHO punya panduan syarak macam mana. Ulama' tak dirujuk. Ni masalah. Sikit lah saya sebut ke sana. Asal saya sebut al-jazmu mutabiq lil haq, khas nak sebut ke akidah. Saya menyambil syariat tu sikit saja, menyambil. Fokus kita sepatutnya dah yakin kepada Allah Ta'ala. Tentulah yakin kepada siapa Allah Ta'ala ajar untuk kita hidup bersyariat tu, Nabi Muhammad SAW. Kita pula boleh sampai ke Nabi, siapa yang ajar? Tutup guru wali ulama. Khasnya ikut tertib tu, sahabat, tabi'in, semua generasi, daripada satu generasi ke generasi sampailah kat kita, melalui proses salah silah dan sanad yang sempurna, dengan yang dah siap ikut tauhid, fiqh, tasawuf, macam mana dah diajar oleh tutup guru para ulama ini. Khas kita nak ambil ni berakidah, bagi faham Allah wujud, kidam, baqa, ada sipik siap dah dari rumah untuk kita. Jangan duk faham silap ke orang Ta'ala. Kalau katalah dia duk faham Allah ada tangan, Allah ada mata, yakin macam mana? Sesat. Mustahil tangan dan mata pada Allah Ta'ala. Tangan dan mata ni makhluk, dia anggota. Mustahil Allah Ta'ala beranggota. Dia kata Allah duduk atas arah, Allah bersila pula. Astagfirullah, gila apa duduk atas arah. Allah Ta'ala dia yang buat arah yang berhajat pada Allah Ta'ala. Bukan Allah buat arah, Allah berhajat ke arah untuk Allah duduk ke arah. Subhanallah. Yang tu yang istilahnya dalil nanti. Dalil. Jadi kalau jazam mutabik lihat tepat dengan realiti, macam kita duk faham ni, Allah ada, Allah sedia, Allah kidam, Allah baqa, Allah mukhalafah lil hadis, mustahil duk atas arah, mustahil bertangan, mustahil bermuka, mustahil bermata. Subhanallah. Belajar satu-satu tu dan berdalil tu baru dipanggil makrifah. Tepat jazam, tepat dengan realiti, berdalil. Jadi kat kita ni yang banyak kita nak kena belajar apa dia? Jazam tu, nak yakin tu, apa benda yang kita nak yakin ke Allah, apa yang nak kena yakin ke makhluk. Jangan ada silap. Kita yakin pula mesti mengikut tepat ahli sunnah wal jamaahnya. Apa dia yang nak yakin dengan Allah Ta'ala, apa dia nak yakin dengan makhluk. Jangan letakkan apa yang sepatutnya ke makhluk nisbah pada Allah Ta'ala, apa yang nisbah pada ke Allah Ta'ala diletakkan pada makhluk. Jangan silap tu. Yang ni yang kena mengaji ni. Yang tu yang nak arif sungguh ke Allah Ta'ala tu. Dan arif ke Allah Ta'ala juga, faham tu kena arif juga ke makhluk. Bagi letak makhluk sifat makhluk, Allah sifat ketuhanan dia, sifat ilah dia. Jangan bercampur aduk ataupun jangan berculang caling. Apa sifat makhluk bukan Allah Ta'ala, apa sifat Allah Ta'ala bukan makhluk. Salah tu. Tak betul tu. Tak kena siapa? Salah faham. Salah faham yang tu dia bukan masalah dalil, dia masalah mutabik lil haq. Kalau tak yakin, syak dan waham, kufur. Na'udzubillah. Tak tepat dengan realiti, kufur. Masya-Allah. Na'udzubillah. Bahaya tu. Jadi kita kalau dah ada yakin, dah tepat dengan realiti, Allah wujud, Allah kidam, Allah baqa. Cuma kat kita ni kalau tanya hujah satu-satu tak pandai lagi pula tu, ilmu pun tak cukup, nak berdalil pun tak pandai, nak berhujah kalau orang datang ke argumentasi, kita nak balas pun tak pandai. Masalah kita kalau kita dah belajar dengan disiplin sifat 20 wujud kidam baqa, apa biasa dengar terjemah pun biasa sekali lalu gitulah. Yang kita nak kena belajar ni nanti secara khasnya tengok balik apa yang kena yakin, mesti mutabik lil haq apa dia. Lepas tu semua pelajaran kita tu belajar dengan sampai dapat dalil. Apa bukti wujud Allah Ta'ala. Memang yakin sungguh Allah ni wajib wujud, kita ni harus wujud. Sedar je Allah bagi hidup aku, Allah wajib ada, aku tak ada tu aku harus tak ada, tapi Allah tak ada mustahil, impossible. Okey, ada pelajaran itu. Yang ni lah sekali lalu saya sebut, kena makrifah ke Allah Ta'ala, kenal ke Allah Ta'ala, al-jazmu mutabik lil haq an dalil. Tiga.
Ingat, ke Allah, ke Rasul. Sebut Rasul lagi pun panjang sangat kan. Mesti ke Allah, ke Rasul, faham, jazmu, mutabiq lil haq, andalil ni masih sempurna. Baik, jadi yang kita nak belajar khas ni tahu mana? Tang taklid. Pelajaran mengenai apa nak jazam, apa yang mutabiq lil haq, jumpa nanti. Pasal apa jumpa nanti? Pasal yang tu ada common knowledge kat kita. Kita ni walaupun tak belajar dalam-dalam, dengan apa para ulama dah ajar kat kita, khasnya yang kita belajar Imam mengikut kedah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni, dah lama dah kita dengar Allah wujud, kedah, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Itu ada asma husna kita dah baca. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Sambung kan. Nak sebut apa? Ada benda kita biasa dengar, cuma mungkin kita punya pengetahuan tu tak mantap pasal dengar sekali lalu je. Ada benda belum diberi penjelasan, huraian, kefahaman, pasal kita baru dengar, baru hafal. Yang tu yang kena belajar tu. Hafalan dan pendengaran belum tentu kita faham. Macam kita baca Fatihah, hafal lama lah, terror, champion, semayang laju tahiyat macam mana? Tahiyatul mubarakatuh, terror, rabbil warhamni wajibuni warhamni wazuni terror. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanahu terror. Apa dia? Entah. Masalah kita situ lah. Kita masih banyak benda kena belajar tu satu. Asal saya nak sebut ni, fokus kita nak tengok ni bab dalil. Kalau tak ada dalil baru panggil taklid. Tak ada yakin, kufur. Nauzubillah. Tak tepat dengan realiti, kufur. Satu, kalau kita ambil kufur mudah macam mana? Ada orang kata, ada orang ragu Allah Ta'ala, dia kata Tuhan tak ada, ataupun Tuhan tiga, Tuhan tak ada, kufur. Pasal ataupun ada tak ada, nak cerita zon tu, boleh ada kot, kufur. Dia kata Tuhan tiga bukan satu, kufur. Macam mana pahaman Kristian, kufur. Allah duduk atas langit, kufur. Salah tu. Saya dah sebut yang tu kufur. Baik, kalau Allah ada, Allah wujud, mesti ya, takkan tak wujud. Allah sedia, mesti ya, takkan dia mula-mula tak ada. Untuk apa dalil? Macam tu lah. Apa? Tak ada dalil ke? Dalil apa? Tak pandai aku dah. Tak pandai dalil lah. Tak ada pandai dalil tu taklid. Jadi taklid ni apa? Taklid ni dia miss yang nombor 3 tu. Dia al-jazmu, mutabiq lil haq, tapi bi ghairi dalil. Makrifah dia apa? Al-jazmu, mutabiq lil haq, lagi an dalil. Taklid apa? Al-jazmu, mutabiq lil haq, an bi ghairi dalil, tak ada dalil. Nasrani apa? Nasrani ni dia al-jazmu, tapi ghairu mutabaqah lil waqi'. Pasal dia kata Tuhan dia. Yang ni kufur, bukan taklid. Yang mana? Bodoh. Bukan bodoh, kufur. Pasal apa? Tuhan tiga. Gila tau. Panjang nak cerita tu, tapi saya nak sebut apa, Nasrani bukan masalah taklid. Nasrani kufur. Kita ni, kita belajar faham sifat 20, betul, tepat, betul, memang macam tu. Cuma apa dia? Huraian, banyak benda kena belajar. Yang ni kita punya proses lah, insya-Allah. Kalau masalah etis, dia kata apa? Tuhan ni ada kan? It's nature, you know. Naturally like this. We are naturally, we are humans. Naturally. Who create the nature? Takkan nature cipta kita. Itu nisbah lawan. Tapi kalau dia kata naturally, kufur. Maksud apa kufur? Tak ada yakin dengan Allah Ta'ala. Okay. Jadi tak yakin dengan Allah Ta'ala, kufur. Tak ada mutabiq lil haq, kufur. Kalau yakin mutabiq lil haq, dalil tak ada, itulah taklid. Nak fokus taklid tu. Jadi taklid ni macam mana? Taklid bahaya.
Pasal apa bahaya? Taklid ni walaupun asal dia pegangan betul, boleh bertukar nanti kepada pegangan sewil. Ambo pi bahasa mudah itu. Sikit soal. Ada tak orang Islam jadi murtad? Ada tak? Ada tak? Nauzubillah. Pasal apa orang Islam boleh jadi murtad? Pasal ada pegangan dia dengan Islam ni tak mantap. Sikit soal. Pasal apa tak mantap? Tak pernah belajar. Kalau belajar pun dia ada hanya dengar hafalan, tapi dia tak faham, dia tak berdalil. Istilahnya belum buka mata hati dia kan, untuk dia faham sungguh-sungguh siapa Allah Ta'ala ni, siapa makhluk ni, makhluk ni apa ni, status makhluk macam mana ni, status Allah Ta'ala macam mana, sepatutnya kena faham. Tak belajar. Memang umumnya rata-rata kita tak belajar apa tu. Kalau kita tambah belajar pula sekolah kebangsaan aja, saya buat muka gitulah kan. Marahlah sikit orang sekolah kebangsaan ni, marah tak marah pun dengar lah elok-elok. Apa benda yang kita belajar sangat bab ketuhanan masa kita duduk sekolah kebangsaan? Apa dia sangat didikan dan tarbiyah, dengan sebab tu kita belajar di sekolah kebangsaan menyebabkan kita jadi orang mukmin. Apa dia pelajaran yang sekolah kebangsaan yang kita belajar menyebabkan kita orang jadi takwa? Apa dia pendidikan khasnya ilmu tauhid yang menyebabkan kita kenal Allah Ta'ala? Apa dia pelajaran dan sistem kebangsaan menyebabkan kita boleh kasihkan Nabi? Apa dia? Apa dia sistem pelajaran yang ada dalam sistem pendidikan kebangsaan ni menyebabkan kita boleh baca Quran? Apa dia sistem pendidikan yang ada dalam sistem kebangsaan ni menyebabkan kita boleh reti semua bacaan-bacaan yang kita baca dalam semayang? Apa dia? Kalau soal banyak macam tu, macam mana? Gelepar sistem kebangsaan tu. Memang gelepar. Hatta sampai sekarang pun sistem dia masih bermasalah. Apatah lagi ada hukum hakam yang disebut dalam tu, babak akidah ke apa, ada pahaman Wahabi pula tu. Masalah tu saya syarah tu panjang ni. Pasal bongkar ni yang kementerian punya ada benda-benda yang masalah, yang memang dia punya pengarang tu, orang yang membuat silibus tu Wahabi punya. Dan tu yang dalam buku-buku teks yang ada lah ni, banyak ulama-ulama kita duk petikai, tutup guru kita, ustaz-ustaz yang kita ahli sunnah wal jamaah ni petikai buku teks tu, tapi masih belum ni betul-betul kan daripada apa pahaman yang salah dengan perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Itu satu hal. Tapi saya nak sebut, jadi kat kita ni taklid ni macam apa? Kita dah belajar apa ketuhanan, waktu bila tak ada dalil, ada bila taklid ni masalah macam apa? Pasal kita tak ada dalil, tak ada kekuatan. Kalau tanya mana asal sifat 20? Kita tu pun kita dah betul juga. Nabi tak ajar sifat 20. Nabi tak ajar pula. Kau nak beriman Allah wujud, Allah kidam, Allah baqa. Kalau kita kena ayat macam tu macam mana? Betul juga. Sahabat tak akan belajar sifat 20 kot. Kita belajar Imam Abu Syari, Abu Mansur Maturidi. Sahabat tak belajar sifat 20. Sifat 20 ni mengarut aja rupanya. Mana. Asalnya betul, faham betul dah, tepat dah dengan realiti. Habis-habis kata sifat 20 mengarut. Nampak? Apa masalah ni? Masalah ni tak ada lain melainkan taklid. Pasal kita belajar tak berdalil, tak faham. Tak faham. Dia kata kami ada dalil Al-Quran, hadis. Nanti pelajaran tu panjang. Jumpa nanti insya-Allah. Kita londeh yang satu ni. Londeh yang satu. Memang kena londeh. Pasal pahaman-pahaman yang tak betul ni memang kita kena londeh satu ni. Londeh faham ke londeh? Londeh ni wuduh kan nak sebut kata tu, telanjang kan dia kan. Apa maksud telanjang ni? Telanjang dengan Wahabi tu. Tunjukkan kata ni pahaman salah. Tak betul ni. Terlondeh kan dia betul-betul. Jadi asal nak sebutnya, kenapa kena makrifah ni? Pasal tak ada makrifah boleh bertukar. Dengar sekali lagi saya sebut. Ada orang Islam yang murtad satu, tu kasar sangat lah. Ada macam ni. Ada orang dulu ngaji pondok, lama-lama jadi Wahabi. Saya dulu ngaji pondok, ngaji sifat 20 apa, faham ni wajib istihalah, ni wujub, ni wujubul wajib, yang ni wujub, yang ni mustahil, ni istihalah, ni jawaz, ni jaiz, ni jawazul jaiz. Pandai, faham. Tapi habis jadi Wahabi. Dulu boleh tahlil wirid lepas sembahyang, ni sekarang bid'ah. Dulu dia yang buat majlis Maulid Rasul, sekarang macam mana? Bid'ah. Nabi tak sambut Maulid Rasul. Masalah apa ni? Taklid. Dan bila taklid dia bahaya. Maksud apa? Tengok dulu lain pembawakan dia, sekarang macam mana? Lain dah, sewil lah. Apa punca? Tak kuat, tak kemas. Ada benda yang dia hanya belajar, tapi dia tak faham.
Apatah lagi dalil. Dalil pun sebenarnya bukan berdalil, dia tak berdalil. Bahkan dia kata sekarang ni yang Wahabi tu lagi ada dalil, kata dia. Tu memang bengong lah tu. Siapa yang kata Wahabi ni berdalil ni memang bengong lah. Pasal cara dalil Wahabi ni bukan dalil saja. Dia banyak bohong. Bohong bahasa itu kan. Banyak pembohongan dia, banyak penipuan dia, banyak manipulasi dia. Banyak fatah-fatah yang diselewing. Ayat muhkam dia kata mutasyabih, ayat mutasyabih dia kata muhkam. Macam-macam nak sebut. Ayat mansuh pun dia pakai. Hadis ni sahih dia kata dhaif. Macam-macam perangai dia mana? Dengan dia mana? Kerja dia jahat sangat. Panjang cerita tu. Fokus kita kena belajar sampai berdalil, maksudnya mantap sungguh. Nisbah ilmu satu hal, khasnya pada diri kita sendiri, sampai terbuka mata hati. Itu istilahnya boleh sedar sentiasa ke ilahi 24 jam, sentiasa zikir dekat dia, faham kat dia, ingat kat dia, sedar ke dia. Yang tu baru dapat yakin. Yang tu lah baru istilahnya kita ucap kalimah syahadah tu, asyhadu kan Allah. Apa nak asyhadu ni? Aku saksi orang Taala. Apa maksudnya? Aku lihat, aku tahu, aku sedar, aku faham Allah, aku ni berhajat ke Allah, aku hidup ni Allah bagi hidup, aku mendengar ni Allah bagi mendengar, aku melihat ni Allah bagi melihat, aku boleh kederat ni Allah bagi kederat, boleh menapah ni Allah yang bagi udara, boleh cerah ni Allah bagi cahaya. Dia yang buat segala-galanya untuk kita. Tak ada yang makhluk ni berdiri sendiri. Makhluk semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah saja yang qaim binafsih, dia saja huwal hayyul qayyum. Mesti kemas, mesti kemas. Tak kemas macam mana? Jadi memang kita akan jumpa situ. Baik, jadi bila wajib makrifah, ini pelajaran kita. Pasal apa kena makrifah? Jazmu mutabiq lil haq. Tak boleh taklid. Taklid apa? Al jazmu mutabiq lil haq, dia bi ghairi dalil. Kalau makrifah tadi al jazmu mutabiq lil haq, an dalil, bidalil, an dalil atau bidalil. Kalau taklid, jazmu mutabiq lil haq bi ghairi dalil, tak ada dalil. Pasal apa kena makrifah, tak boleh taklid? Ni alasan baru jumpa hari ni je. Iz kullu man qalada fit tauhid, kerana tiap-tiap orang yang taklid pada ilmu tauhid, imannya tiada sunyi daripada syak dan raguan atau keraguan. Tardid tu bahasa Arab, raddada yuraddiru tardidan, radda. Antara mana radda ni berbalik-balik. Sak ke sana, sak kemari, sak sana, sak kemari. Sak ahli sunnah wal jamaah, sak wahabi, sak asyairah, sak wahabi, sak matud. Tu tak boleh tu, kelang kabut tu. Kelang kabut. Khas sebut zaman lah ni ancaman akidah yang tak disedari wahabi. Jaga sikit. Banyak umur cerita ni. InsyaAllah. Baik. Lepas tu taklid ni bila bahaya? Apa nak sebut lagi? Belah tu taklid ni memang ditegah oleh ulama. Ada ulama mengkafirkan siapa taklid. Ada ulama kita mengkafirkan siapa taklid. Pasal apa? Pasal taklid ni bahaya dari sudut dia tak mantap. Walaupun mula sifat 20 hafal apa-apa, tapi jadi wahabi. Kan bahaya tu. Cuba semua orang mengaji betul-betul sifat 20, faham sungguh-sungguh sifat 20, tak berganjak lah. InsyaAllah memang tak berganjak lah. Satu antara serangan wahabi kat kita ni, dia buat apa? Dia serang kita jangan mengaji sifat 20 tu. Panjanglah kalau saya sebut tu. Baik, atas bahas kita macam ni, kena mengaji sampai berdalil, lagi faham. InsyaAllah semua yang kita belajar dalam sifat 20 yang kita dah hafal daripada kecil, apa semua tu, wujud kidam bakar, apa saya sebut sekali lalu tadi tu, semua tu ulama syarah semua dengan berdalil, siap Quran hadis. Cuma kita je tak bisa belajar. Kita tak bisa belajar. Dengar elok-elok tu, kita tak bisa belajar. Yang tu yang menyebabkan kita rasa macam tak ada apa-apa je. Hatta kalau dah belajar pun ada benda yang masih belum mantap lagi kat kita. Ada benda yang kita dah memang dah hafal lama, dah belajar dah. Belajar pun dah tua lah ni kan, putih lah janggut misai apa, contoh gitu lah. Tapi macam mana? Masih lagi belum mantap lagi pahaman ke orang Ta'ala. Hati sanubari ni belum boleh rujuk mutlak lagi pada orang Ta'ala. Jadi maksudnya ada masalah lagi ni. Masalah apa? Ada benda yang kita tak belajar, apa yang sepatutnya kita kena belajar.
Saya nak sebut tu ada benda yang kita tak belajar apa yang sepatutnya kita kena belajar. Saya sebut misal sikit. Pasal kita nak belajar ni, nak faham mesti kena makrifah, mesti arif, tu bahasa lain tak pakai. Makrifah mesti arif kalau bab ketuhanan, bab rasul mesti arif la ilaha illallah. Kalau boleh tak ada masalah dah dalam bab ketuhanan dan bab rasul ni. Mantap dah fahaman kita. Nak saya buat misal Allah. Kalau seorang ibu, bukan ibu dah sekarang, dia dah jadi nenek lah. Ibu perempuan ni bila jadi ibu, jadi nenek, dia taklah macam anak dara. Sekiranya bahasa-bahasa gitu kan. Kenapa anak dara? Anak dara masak nasi pandai tak? Tak pandai lah. Malu kan orang jantan lah. Orang jantan ni masak nasi. Seorang dulu. Masak lemak pandai? Masak lemak cili api boleh? Gulai tempoyak mana? Gulai tempoyak. Tempoyak ikan patin ke ti? Kita sebut siam sikit lah. Som tam pandai buat? Kem som pandai masak? Tom yam ke ti? Tom yam bukan tom yam biasa. Tom yam pok tik. Tak nanti? Roti canai boleh buat? Donat boleh? Pengah pun tak kerti. Ya Allah. Anak dara tak heran. Tonek tak pandai. Tonek. Nenek pandai tak buat lempeng pisang? Lempeng pisang. Tak biasa dengar. Astaghfirullah. Tak faham saya nak sebut. Saya nak misal masak tu senang faham. Dia pun kan orang perempuan yang senang faham itu kan. Boleh faham. Allah Ta'ala ni ada. Mustahil tiada. Memang dia sedia. Mustahil dua tak arah. Mutiara tak faham. Astagfirullah, dah nak mapuh dah ni. Tak faham, mustahil duk tarah ni. Buah pergi pasal nak mapuh tu. Dia tu. Pandai dah buat gulai. Buah pergi. Gulai bodoh-bodoh tu boleh lah. Tapi kalau nak buka kedai makan, malu kau kan. Tak jadi tu. Sepatutnya masak ni macam mana? Tak buka kedai makan pun kalau orang rasa, sedap ni. Macam ni boleh buka kedai ni. Makan rendang saja rendang. Ni rendang ni beli ke apa ni? Masak sendiri ke? Masak ni kau masak. Pakcik masak. Tonek masak. Tulis resepi kan. Macam apa? Sedap lah, saya tak pernah rasa rendang sedap macam ni. Macam tu. Sepatutnya tambah kita ni dah tua. Pakcik cerita sikit ilmu tauhid sifat 20 ni. Dengar ni. Pakcik ni cerita ilmu sifat 20. Pakcik ngajar ni. Betul bang? Tak ada tauliah pun sedap. Kena puas saya dengar. Biar macam tu. Ni dah tua, ada sifat 20. Sifat ajarlah kami sifat 20. Pakcik tak bisa duk ngaji sifat 20. Astagfirullahalazim. Boleh faham saya cakap. Jadi apa masalah kita ni? Kata-kata orang tak ngaji. Laki perempuan kena ngaji tu. Masak akutlah orang perempuan ni. Tu pun orang laki perempuan dia masak. Sikit saya sebut misal gitu kan. Sepatutnya atas level saya sebut ni bukan anak dara, bukan mak, pakcik. Tonek ni. Sepatutnya macam mana? Lagi besar, lagi berumur kita, makin matang kita. Jumpa api ni. Itu kan. Power sekali. Sambil lalu tu siku tu mapuh siap dah kan. Memang Wahabi ni macam tu katanya. Syiah ke apa, liberal ke apa, setan iblis ni sepatutnya pijak gitu ya. Ni setan pijak lah. Bahasa dia macam tu lah. Tapi bukan senang tu. Tu satu hal. Tapi nisbah ilmu mesti mantap. Okey. Yang ni yang kita nak mengaji ni. Jadi saya nak sebut tu nisbah nak arif tu. Arif dengan ilmu tauhid lagi besar kalau saya buat bandingkan tonek ni berbanding dengan arif dengan ilmu masak. Kalau masak ni katalah tonek ni dia kata macam ni. Tok ni cucu semua nak suruh masak apa pun boleh. Sebut kek kok apa ke? Sebut western tak western ke? Apa nama? Meatball ke chicken chop ke? Mari.
bab masak ni clear. Dah. Mengaji tauhid macam tu. Mu nak tanya bab ketuhanan ke, nak tanya bab qadar ke, nak tanya bab malaikat ke, nak tanya bab dalam kubur ke, nak tanya bab mahsyar ke, hidup balik ke, melihat Allah Taala dalam syurga ke, nak faham mukhalafah lil hawadis ke, mari patutnya macam tu. Fardu ain tu setiap orang Islam ni. Pasal dia mesti fardu ain. Masak tak fardu ain. Jangan masak boleh orang kata apa? Open table tu. Cerita open table pergi bahasa yang sebut. Perni buka, lani tanya-tanya boleh jawab. Boleh buat press conference. Tanya, masak kemsong macam mana? Mula-mula bawang. Macam ni. Lanah. Macam ni. Sebut satu. Nak proses masak dia macam ni. Kalau buat macam ni kurang macam ni. Kalau masuk ni dulu tak kena. Yang ni tak sedap macam ni. Detail. Yang ni pun dia boleh cerita. Ayat mutasyabihat macam ni, muhkam macam ni. Mutasyabihat macam ni. Kalau faham macam ni, Allah ada tangan yang layak. Tak betul. Pasal duk faham ada tangan. Mustahil tangan. Dia mesti ada makna yang layak, bukan tangan yang layak. Gini. Kalau makna macam ni betul, mana macam ni salah, macam ni mana tak elok, yang ni mana kurang, yang ni yang tepat, yang ni yang betul, yang ni yang yakin. Detail tu. Kita mengaji tauhid macam tu. Boleh. Jadi saya nak cerita apa tu? Nak cerita arif, makrifah. Yang tu yang ilmu, dalil. Setiap kita ni memang kena mengaji detail. Siap. Jadi asal nak sebut tu pasal apa? Pasal ada ulama kita mengkafirkan orang yang taklid. Bahaya sikit lah. Macam mana pun tu kita ni kafir tak kafir. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Mengaji kena mengaji. Seminggu sekali lah. Kalau kena sebulan sekali, kena setahun sekali, kena semua hidup ni lah baru mengaji. Nak kata apa? Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita. Bagi kita duduk atas kedudukan yang betul, supaya mati ni dengan keadaan yakin hati ni hidup dengan Allah Ta'ala. Walaupun tak boleh menyebut la ilaha illallah ni, memang Allah ni dia sentiasa adalah hati. Allah sentiasa adalah hati tu mesti jelas apa dia. Allah sentiasa adalah hati tu. Baik, jadi kata dia fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa. Habis sikit tu. Baik, pasal apa ragu ni masalah? Kerana keraguannya itu, dia tak ragu ni dalam bab tauhid ni. Istilah dia boleh bawa ragu. Dia tak ragu. Taklid tak ada dalil, ngaji tak kemah, tak faham betul-betul macam mana kefahaman nak bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 50 aqaid tu. 20 hak wajib, 20 mustahil, 1 harus ke orang Ta'ala, 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus ke Rasul tu. Tak faham macam mana dengan tu nak menegakkan akidah kita ke orang Ta'ala dan Rasul tu. Kata dia di atas boleh bawa ragu tu, ulama menceterakan bersalah-salahan pada sah imannya atau tidak. Maksudnya bahasa lain ada khilaf ulama nak kata orang taklid ni iman dia sah tak sah. Di atas kata ada khilaf, ada ulama kata al-muqallid kafir. Orang taklid ni kafir. Sekali lagi, bila taklid kafir ni apa maksud? Dia jazam mutabiq lil haq, tapi huraian tak boleh beri. Dia tak ada dalil. Ada ulama kata al-muqallid kafir. Kalau kita ambil atas pendapat ni, maksudnya kena mengaji sungguh, jangan sampai jadi bodoh lah. Macam tu lah. Ambil pendapat ni bukan tujuan nak kafirkan orang, tapi supaya kita ni jangan jadi bodoh, kita berkat mengaji. Macam tu lah. Pendapat ni kalau ikut pendapat yang paling kuat disebut oleh ulama, jadi ada ulama mengkafirkan kita, takkan kita nak duduk tempat yang ada ulama kata kita kafir. Kita sepatutnya nak duduk satu tempat yang semua ulama kata iman kita selamat. Lega aku. Mesti nak duduk situ. Jadi yang ni pendapat pertama. Ada yang ulama kata al-muqallid mukmin. Ada ulama kata orang muqallid masih ada iman, sah iman dia, masih hukum mukmin. Tapi asi, berdosa. Berdosa pasal apa? Pasal tak pergi belajar dalil. Masak pandai belajar. Bisnes online pandai belajar.
Handset belajar, matematik belajar, geografi belajar, sains belajar, sains rumah tangga belajar, apa lagi lukisan belajar, semua belajar. Pak ketuhanan tak belajar. Kenapa sekali tu? Tu dia kata iman al-muqallid mukmin tapi lakinnahu asin bitarki ta'lim atau bitarki ta'allum, dengan sebab dia berdosa fasik. Maksudnya apa? Meninggal belajar. Satu kena buat tahfiz, tahpus, pondok, apalah adik-adik buh nama apa pun. Kalau tahfiz saja hafal je tak jadi tak. Mesti dalam tu ada akidah pasal ngafal je tak jadi. Tiap mesti ada tahfiz pondok. Dah lah tahfiz pondok sains lagi. Buh pergi gitu kan. Kita bisa dengar tu kan. Pasal apa? Sains pun dalam ilmu kita juga sebenarnya tu. Ilmu Islam juga tu. Cuma atas nama asing dia nampak sains, sebenarnya itulah ilmu yang diajar dalam syariat kita, mengenal Allah Ta'ala. Inilah sistem yang Allah Ta'ala buat. Setiap benda dipanaskan dia akan mengembang, kalau sejuk dia akan menguncup. Ilmu Allah Ta'ala ajar tu. Benda besar tak akan masuk, benda kecil memang boleh masuk. Tak masuk dalam lubang jarum, mana boleh? Macam apa? Mustahil lah. Dia ada ilmu sains yang mengajar kita kaifiat dan metodologi berfikir besar, diajar oleh ulama berfikir ke Allah Ta'ala lah, berfikir kepada makhluk, apa makhluk, sifat Allah Ta'ala, dengan sebab diajar mengenal Allah Ta'ala ni. Ulama kita dia pakar dalam bab makhluk, yang antaranya pakar dalam ilmu sains. Asal nak cerita, ada ulama kata khilaf. Orang ada yang kata al-muqallid kafir, ada yang kata al-muqallid mukmin. Baik, dua lagi. Dan setengah mereka, maksud setengah ulama mengatakan, menguatkan ia pada iman muqallid itu akan kenyataan. Wa ba'dhum haqqaqa fihi al-kashfa. Setengah mereka itu ulama menguatkan, dia memberikan menguatkan ia pada iman muqallid. Menguat ia sebagai ulama ni pada imannya orang muqallid. Jadi ada ulama dia kata yang kuatnya orang muqallid ni beriman. Kalau ikut yang ni pun memang pendapat jumhur ulama. Ada ulama kata muqallid kafir, ada yang kata muqallid mukmin. Yang kuat memang al-muqallid mukmin. Mujur kita sah lagi. Ada ulama bela lagi kita ni sebagai orang Islam. Tapi jangan jadi macam ni. Lega kita orang Islam, taklah jadi kafir. Lepas tu bodoh, bengong. Ya, tak jadi tu. Rasa lega dengan sebab tu membengongkan diri, tak pergi belajar. Itu yang maksudnya fasik walaupun sah iman. Tapi iman apa? Iman masuk neraka dulu. Na'udzubillah. Kan senang weh. Baik. Jadi sebagai ulama menguatkan, kata orang al-muqallid mukmin. Cuma mukmin ni kata dia fafihil kashfa, dan mereka ni haqqaqa fil kashfa. Dia menguatkan ada kashfa. Dia terjemah kashfa tu kenyataan, maksudnya ada huraian. Orang taklid ni dia boleh hukum masih beriman jika ada huraian macam ni. Dia tak semutlak hanya orang taklid beriman, tak. Memang asalnya al-muqallid mukmin. Ni pendapat paling kuat di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mutlak beriman ke? Tak. Ada huraian. Okey. Huraian ni kalau ni pendapat ketiga. Ada ulama kata al-muqallid kafir. Ni satu. Yang ni paling keras lah. Pendapat kedua, ada yang kata umum al-muqallid mukmin mutlak. Mukmin. Al-muqallid mukmin. Dua. Pendapat ketiga kata dia al-muqallid mukmin bisyarat. Dengan ada syarat. Apa dia syarat? Ni pendapat ketiga. Saya sebut dulu apa lagi, kita ambil kesimpulan insya-Allah. Faqala in yajzim biqaulil ghairi kafa wa illa lam yazal fi tariq. Asal matan tu faqala in yajzim bil ghairi kafa. Asal bahasa Arab ni. Terjemah macam mana? Berkata ia, ulama yang ketiga ni. Yang dia kata al-muqallid mu'min bi syarat. Ada syarat. Apa syarat dia? Jika jazam i'tiqadnya. Kalau muqallid ni dia tak ada dalil tapi dia jazam. Maksud jazam macam mana? Yakin. Dia tak akan berganjak, tak ada dalil pun. Kalau main Wahabi ke Syiah ke, dia tak usik, dia tetap berpegang dengan sifat 20. Contohlah mudah, ada kata sifat 20 tu rumusan disebut oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita.
yang mengatakan bahawasanya berpegang dengan sifat 20, 50 aqaid ni kalau pegang elok-elok walaupun tak ada dalil, pegang ni mati di atas tu, tak campur aduk lah dengan pahaman-pahaman lain yang nama Wahabi ke Syiah liberal ke apa ke, pegang betul-betul sifat 20 ni, tak ada benda yang membatalkan dia sama sekali, tak ada ragu sikit pun pada apa yang telah buat ulama kesimpulan dengan 50 aqaidul iman ni. Kalau memang dia jazam dengan dia taklid ni, dengan dia mengikut orang lain ni, bahasa lain ni, dengan dia taklid ni jazam, dalil tak ada, huraian tak ada, memang tak kerti berdalil pun, tapi memang Allah Ta'ala ada. Allah tak akan suruh makhluk, mustahil Allah Ta'ala ada tangan, mustahil duduk di arah, mustahil ada mata, mustahil bertempat, mustahil di depan, mustahil belakang, mustahil turun, mustahil bergerak. Subhanallah, subhanallah. Pahaman dia yang dipaham dalam nama cuma dia tak kerti nak urai dia tak kerti nak urai kata dia, kalau orang yang macam ni, mai Wahabi pun kata dia Allah duduk atas arah, ayat Quran Ar-Rahmanu ala arsis tawa, tak ada. Aku heran ayat Quran tu mesti ada makna. Pada aku ayat Quran memang ayat Quran, aku tak pernah belajar ayat Quran, aku tak belajar tafsir, tapi mustahil Allah Ta'ala bersifat makhluk, mustahil dia duduk atas arah. Siap, best. Kalau ada macam ni, memadah lah. Masuk memadah macam mana? Kafa. Maksudnya kafa imanul muqallid walau bi ghairi dalil. Cukup iman orang taklid ni walaupun tak ada dalil. Tambahlah dia kata, Wahabi dia kata Allah tak arah, merapu ulama ni. Iblis yang faham. Buah iblis tu. Mu kata iblis, mana dalil? Aku dah ada dalil, aku tak kerti. Tapi aku tahu ni faham iblis menyalahi kepada ulama. Mana boleh Allah Taala bertempat. Maklumat ahli sunnah wal jamaah ni semua dalam kepala dia. Hurai tak kerti. Kalau kerti hurai, kemah. Kita kadang-kadang jangan kata nak hurai, nak cerita apa dia ahli sunnah wal jamaah pun tak tahu. Tu masalah tu. Mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita, fahaman kita. Nanti peluang untuk belajar tu memang kita akan jumpa satu-satu nanti, insya-Allah. Baik, jadi kalau dia sampai tahap macam ni, antara ulama bagi huraian macam ni, katalah kita buat misal, kita ngaji dulu dengan ustaz tu lah ngaji sifat 20, kita pun dengan memang pegang sungguh tak ganjaan lah. Kitab yang kita pakai pun kitab ulama-ulama dulu, Syekh Dr. Patani, kitab Ibrahim Al-Laqani ni, kita barang ni Ibrahim Al-Laqani kitab Imam Sanusi, pegang semua ulama-ulama besar ni. Dia tengok ngajar kita sifat 20 dulu, dia tengok dia jadi Wahabi. Tu bid'ah. Kita kata macam mana? Kesian dia. Dulu dia ajar kita sifat 20, ni dia tak mau pakai sifat 20. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah guru kami ni. Dulu dia akan kami sifat 20. Itu dia pay out. Dia jadi Wahabi. Walaupun tok guru kita jadi Wahabi, pergi pasal itu. Walaupun ustaz kita mengaji dulu jadi Wahabi, kita tak jadi Wahabi. Kita pegang betul macam mana yang dipegang mengikut kaedah rumusan ulama, sebut ulama atas nama ahli sunnah wal jamaah ni. Kalau macam ni kafar umat. Kalau ustaz kita saja sifat 20 pun dia jadi Wahabi, kita nak murid tunggu apa lagi, jadi Wahabi lah. Pergi mau habis lingkup. Yang tu yang bahaya tu. Satu antara bahaya apa? Jangan salah pilih guru. Ni bahaya ni. Kalau tengok yang ni guru ni macam sewil, dulu sat macam ni, dulu dia sokong PH pergi tu. Pasal apa? Pasal dia nak jadi ketua kampung. Tu dah jatuh kerjaan tu, sekarang masuk BM pula. Esok tentu tak ada jawatan, tentu pegang pula parti hijau, masuk parti hijau pula. Ni tak boleh pakai ni. Ini keduniaan, kebedan. Ni ada makna ni. Ada udang sebalik mi. Boh pergi pasal gitu. Ada pasal dia bukan iman ni. Ni cinta dunia ni, cinta pangkat ni. Kita tak ganjak. Nak bagi contoh, nak cerita apa ni? Tu contoh saya sebut parti. Kalau parti pun orang macam ni, lalang tak boleh pakai. Macam kata kau bawa sat lompat sana, sat lompat ni. Kata ada, tak boleh pakai. Kalau bab politik pun kata tak boleh pakai, takkan bab akidah kata boleh pakai? Boleh, faham? Satu, ngaji elok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita dapat ngaji elok ni. Dia bertemu dengan kita, duduk majlis,
guru, tempat, kitab yang dipakai, ilmu benda diajar, kita pula mudah faham. Munasabah lah tu untuk masa mengaji. Alhamdulillah, nikmat besar ni. Boleh dapat semua nikmat-nikmat ni. Maksudnya apa? Zaman sekarang ni nak boleh dapat nikmat macam ni, masya-Allah. Pasal kita boleh tengok kat luar, Allah bertabur masyarakat kita tahu. Kalau kata tak bertabur, kita tak kena bala demi bala ni. Bala besar sekali apa dia? Tak kena Allah Ta'ala. Itulah bala besar sekali. Coronavirus bukan bala besar. Saya ngaji tu tunggu dia sebut bala besar kita ni, bala tak kena Allah Ta'ala. Itulah bala oleh besar. Satu tak boleh taat Allah Ta'ala, tak boleh tauhid Allah Ta'ala, tak boleh rujuk pada Allah Ta'ala, tak boleh jadikan Allah matlamat kita. Ilahi anta maksudi, tak boleh Allah lah maksud hidup aku. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tu dia tak boleh. Hidup aku, mati aku, ibadat aku, semua apa aku buat ni untuk Allah. Dia tak boleh hidup itu. InsyaAllah kita mengaji elok, faham elok nanti memang dapat ni. Cuma jaga asal nak sebut kita duk bicara ni masalah ma'rifah arif dengan muqallid. Orang muqallid bahaya. Ni kita duk cerita ni huraian pendapat yang ketiga. Dia kata kalau dia memang berpegang sungguh apa yang atas nama item-item yang ada dalam ahli sunnah wal jamaah sifat 20, 50 aqaidul iman saya sebut sekali lalu ringkas itu 20 wajib, 20 mustahil, 1 haruf pada Allah Ta'ala. Dia faham sungguh 4 wajib, 4 mustahil, 1 haruf pada Rasul ni 9 campur tu 50 apa kali saya sebut tu kan. Faham sungguh dia tu. Pelajaran tu cukup sungguh. Elok sungguh dia faham, tak ada silap langsung. Urai tak boleh. Dalil tak kerti. Macam mana? Orang kata apa pun dia tak ubah. Cukup. Muhammad Simon mati mukmin tanpa khilaf. Cuma nak dapat kedudukan tu lah yang kaedah dia macam mana? Kena pulihkan balik pengajian kita. Kalau boleh semua orang difardukan wajib balik silibus sekolah rendah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, universiti, pergi ngaji balik apa dia rumusan yang memang siapa ambil ni selamat akidah dia. Mesti orang yang berwajib, pihak berwajib kena buat tu. Dia atas nama menteri, kementerian pelajaran lah, kementerian pendidikan lah, dia adalah kena memastikan perkara tu macam mana. Dia kena bagi usul, cerita bukan saja usul, dia buat ni, kita buat usul macam ni, mesyuarat apa-apa, pelan tidak akal macam mana, terus gerak susun silibus, guru, pantapan guru, panggil mana Wahabi semua panggil. Kalau tengok Wahabi detected, panggil geng-geng Wahabi ni, panggil, bancuh, soal jawab, dialog, bagi selesai. Tak selesai juga, ditambah juga, ambil guna kuasa majlis agama, kementerian, undang-undang tindakan, ambil dia, penjara dia bukan penjara COVID, bukan penjara kuarantin dulu. Kuarantin yang pergi bercakap pasal apa? Sesat, menyesatkan orang, dia dhalun mutil. Ambil tindakan, kena buat, memang kena buat itu nak selamatkan akidah. Orang paling besar ni orang yang ada kuasa lah. Saya tak ada kuasa tu, saya punya kuasa ada, saya sampai saya cakap je. Yang saya boleh balon ni, saya balon habis. Balon ni memang nak balon ni tengah geram ni. Ada isu-isu pula duk keliling, orang duk bangkit isu Wahabi ni, balon memang nak balon, memang kena balon Wahabi ni. Baik, jadi asal nak sebut kalau memang dia yakin tak ada ubah, ilmu yang dia belajar tu mantap, tak ada berubah sama sekali. Saya sebut kata pelan tindakan apa orang berkuasa tu hal, kita tak ada kuasa ni macam mana? Pergi ngaji, kalau tak boleh jumpa tempat kita sendiri, pergi pindah mana yang ada tok guru, mana orang mengajar untuk ajar akidah sejati ni. Okey. Dan jika tidak, faqa wa illa lam yazal fi dhari. Kalau dia tak dapat yakin macam ni, walaupun dia muqallid, tapi dia ada keberangkalian untuk berpindah faham, ambil dan beralih pada pahaman lain daripada ahli sunnah wal jamaah ni. Boleh jadi Qadariyah, boleh jadi Mu'tazilah, boleh jadi Murji'ah, boleh jadi Wahabi, boleh jadi Syiah, boleh jadi pluralisme, nasionalisme, macam nama nak sebut tak kerti lah, isi-izm, pahaman tayarat, pahaman pemikiran, ideologi lah ni macam-macam sangat kan. Kalau dia tak faham sungguh-sungguh usul yang 50 tu, Aqaidul Khamsin ni, kalau dia tak faham betul-betul, dia berada dalam kemelaratan. Masuk kemelaratan ni bahaya. Dia dalam bahaya.
he's in a very big dangerous putih bahasa putih tu boboh je lah. He's in very dangerous position. Why? He can be Wahhabi anytime, he can be Shia anytime, he can be pluralism anytime. Why? Because he have no knowledge at all. Atas pagar lalang ke lalang ada yang tengah padang ni sikit. Dapat bantuan sikit, bantuan sara hidup belah ni. Habis bantuan hidup lalang balik. Angin tak tiup tak apa, duduk atas pagar. Angin tiup pergi Wahabi. Ya. Kita macam mana? Kita ni macam pokok nyoh. Ribut. Codor sikit. Berhenti je ribut, patah balik je. Istilah akidah kita ni, tuan guru kita sebut, dia macam bara api. Bara api, lagi angin tiup, lagi merah menyala. Angin tiup. Bubuh kayu terbakar. Jangan jadi lilin. Api jangan api lilin, api kena api bara api. Bara api tu dah isyarat apa? Dalam kuat. Usik Wahabi apa diam. Sekali dia muntah hijau. Dia buat keluar sekali peluru, dia hantar kat tepi kot. Wahabi 40 kesesatan dia. Dia bagi macam singgan. Dia diam tak apa? Dalam ni dia diam, bukan diam saja ni. Duk simpan power. Bunyi pun sedap bunyi tu. Meletup tu dia bagi Wahabi. Kena macam tu. Pahaman salah tu. Ni pun COVID ni duk meletup lagi satu. Pahaman apa lagi? Apa saja pahaman salah kita ni, kalau akidah kita betul ni, dia mesti saja buat bandingan. Mudah-mudahan kita dapat betul macam tu. Kenapa? Orang mukmin ni macam tu. Orang Ta'ala buat misal dalam Quran banyak beberapa tempat. Yang lagi kena uji, lagi kena usik, lagi kemah. Mah kalau tak gonyoh tak berkilat. Gonyoh macam mana? Kalau bukan mah macam mana? Gonyoh nampak bukan mah, palsu. Ni fake punya gold kan. Tipu. Neka apa? Neka ada panggil orang kampung. Neka gonyoh. Rupanya Zulian. Gonyoh. Plastik dalam. Zulian. Yang ni tengok macam karat aja. Gonyoh. Wuih. Ni 999 ni bukan 916 ni. Kita macam tu. Yang tu yang Quran sebut fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Kalau kita ni tak kuat macam buih. Apa dia? Kena sepak dengan lain ombak laut macam mana? Terapung, kita bersepai tepi pantai. Tapi kalau kita ni betul-betul mah tulin bakar. Kalau bakar, tak ada hukum jadi buih apa ni. Mah power ni, inti ni. Okeylah ke sana. Jadi kita bicara satu je hari ni, cerita apa? Wajib kita kena arif makrifah Allah Ta'ala. Makrifah tarikh dia jazmu mutabik lil haq an dalil. Haram jadi taklid. Walaupun sah iman, jika memang yakin takkan berbalik dan takkan terbalik akidah kepada yang lain. Atas pendapat ulama ada 3 disebut sini. 1, orang muqallid mukmin. 2, al-muqallid kafir. 3, kalau kata mukmin jadi mukmin, mutlak mukmin. Muqallid pun mukmin dah. Ada yang kata mukmin muqallid ni kafir. Muqallid je kafir dah bila dia tak boleh datangkan dalil tu. Pendapat ketiga kata dia al-muqallid mukmin bi syarat. Ada syarat. Bi syartin. Apa syarat dia? In yazim biqali li ghairi kafa. Kalau dia memang yakin, pegang sungguh yang al-jazmu mutabik lil haq tu, walaupun tak ada dalil, dia yakin tak ganjak langsung, walaupun apa kena
sergahan ataupun tomahan ataupun pandangan-pandangan lain, dia tak ganjak, dia tetap berpegang selamat. Mukallid ni mukmin. Kalau dia ada keberangkalian untuk berganjak daripada pahaman ni, mudarat. Itu kesimpulan sikit lagi hujung. Faham tu, agak-agak manusia ni kalau tak belajar dengan sempurna lah, dia akan memang yakin ke dengan belajar sifat 20 ni ke ragu-ragu. Duduk tengok je lah. Duduk tengok zaman lah ni lah, banyak yang pergi belah Wahabi tu. Tak ramai dah ngaji sifat 20 ni. Ngaji sifat 20 lari. Padahal itulah antara ilmu kena belajar. Cuma sikit kalau saya sebut ini, kena bagi satu pendekatan barulah, nafas baru. Macam mana nak mengaji dia. Pasal kitab lama ada, memang bahasa lama. Kalau baca kitab lama pun kena bagi nafas baru. Ni saya bagi nafas baru lah kan. Penyampaian lebih mudah nak telan misal apa, insya-Allah kita jumpa tempat-tempat ni nanti, supaya memang apa yang sepatutnya kena ambil tu dia kena memang boleh telan. Pasal bila bawa dengan cara lama, walaupun akidah tu betul, tambah dimomok pula, diprovokasi oleh kumpulan yang tak suka sifat 20 ni. Dia kata ni lah sesat lah, tak betul, pas-apa gerik lah, apa macam-macam dia sebut. Kita dengar macam tu, silap tinggal sifat 20 pergi jadi Wahabi tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Nisbah cabaran lah ni, itulah tu yang ngaji sungguh-sungguh. Kalau kita jauhi lama, kita boleh tengok, kita boleh faham ngaji satu hal. Lepas tu kalau kata kita nak menyampai esok, kita menyampai dengan nafas baru. Kena ada pendekatan macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita faham, yang boleh dapat nafas baru tu. Kalau boleh buat satu buku baru, catatan baru, nota baru kan. Pasal memang ulama dulu kerja dia macam tu. Daripada awal zaman Rasulullah tu, sahabat tabi'in sampai belakang zaman menulis kitab ni, sentiasa akan ada mujaddid. Tapi bukan mujaddid abang-abang saya dulu. Maksudnya ulama-ulama kita yang dia akan memberi nafas baru, mengarang kitab, menyusun balik dengan formula yang lebih efektif, realitif, yang tu bahasa dia, yang menyebabkan masyarakat boleh menerima ajaran yang masih tulen ni, supaya dia segar, evergreen dalam masyarakat, dia atas akidah yang betul. Jangan sama sekali pahaman yang batil ni, Wahabi ni, dia batil tapi telah dihias, buh makeup macam tai lembu, lepas tu tepek elok-elok, buah acuan, bubuh gula icing, bubuh makeup cantik-cantik, bubuh pula buah lagu gula icing, buah-buah tu strawberry, apple, bubuh tu susu comel-comel macam mana, bubuh pula happy birthday to you, I love you, buah lilin pula. Wah, belah tai dalam tau, tai untuk habis. Yang kita ni pula memang dalam cantik kan, tapi dah berkarat rupanya, dah berselepet macam-macam, tanah, selut, apa semua ada. Jadi tengok orang tak selera, macam mana? Gonyoh balik. Bubuh tempat elok, bubuh dalam bekas bersih, lapik dengan kain baldu, bubuh cermin pula, bubuh lampu pula, macam mana? Je ajar saya sebut itulah buat misal. Kita kena duduk tempat tu, baru orang tengok, Masya Allah, mujurlah dapat ngaji tauhid balik. Memang tauhid benda mahal. Kita belajar pun hari tu, istilah kita belajar ni nama dia apa? Jauharah. Bukan jauharah biasa, jauharah tauhid. Manikam yang tunggal, satu batu pematau yang ada ni ahli sunnah wal jamaah ni. InsyaAllah mudah-mudahan memang kita dapat jauharah ni, hafal matan jauharah ni, faham tu matan jauharah ni, darah daging kita ni matan jauharah ni, InsyaAllah. Situ dulu. Wajzim bi anna awalan mimma yajib. Sambung itu soalan kalau ada, boleh. Bukan dalil tu kan, dalil tu maksudnya antara salah satu dalil tu. Dalil ni atau umum semua ulama dia ada istilah dalil nakli akli. Kalau umum sebut itu dalil akli, ada pelajaran ni nanti macam mana nak panggil akli, dan tak dipanggil dalil akli mesti mengikut kaedah burhan, mesti kaedah pendalilan dia gunakan kaedah burhan. Istilahnya
ada metodologi yang tertentu, sekurang-kurangnya 2 ayat disusun dengan cara yang tertentu untuk menghasilkan satu natijah yang pasti, yang tidak boleh diragui. Itu istilah dalil akli. Dan kalau dalil nakli pun kena faham. Yang ni yang selalu orang manipulasi ni, terutama Wahabi ni. Dalil nakli ni memang Quran hadis, tapi bila dalil nakli kena faham kaedah dilalah. Nak faham kaedah dilalah yang ada dalam bahasa Arab, macam mana nak memahamkan daripada Al-Quran dan hadis tu untuk menunjukkan kepada makna dia. Mesti faham dalil. Ada orang dalil ayat Quran tapi terjemah ikut suka hati. Misalnya kita apa? Saya buat misal. Misal memang jumpa banyak ahlu Wahabi memang dia buat dalil gini lah. Dia kata Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ayat Quran macam tu. Dia kata Allah ni duduk bersila di atas arah. Ada pula itu terjemah bodoh, terjemah kufur tu. Hak tu bukan dalil, itu bengong. Ayat Quran memang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nak faham ayat Quran tu, istidlal dia mana? Ar-Rahman istiwa 'alal arsy. Istiwa bukan duduk, bukan bersila, bukan ada. Istiwa tu, istiwa bukan ada. Istiwa bukan duduk. Istiwa bukan berhajat. Istiwa dia ada makna. Habis-habis tak kerti, diam. Jangan disebabkan perkara tak sepatutnya pada orang Ta'ala. Itu kaedah istidlal tu. Yang tu yang nak faham dalil tu. Dalil ni lah yang telah dimanipulasi, putak belit. Dia orang bukan dalil, dia terjemah. Bukan saja terjemah, kadang-kadang bohong ya, bukan terjemah pun. Tak ada kena mengena pun dengan ayat Quran tu, tapi dia kata inilah dalil. Pasal kita tak kerti Arab, kena kencing rupanya. Saya sebut mana saya tengok dulu sekali ada orang buat hujah macam ni. Ayat Quran ni Syiah punya lah, Syiah. Syiah pula. Syiah. Dia kata muta'ah ada dalam Quran. Memang ada perkataan muta'ah tu, tapi bukan itu maksud dia. Dia baca famatti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Dalam Quran ada. Jadi maksudnya memang muta'ah dibenarkan dalam Quran. Pasal apa? Wamatti'uhunna, kamu muta'ah lah akan orang perempuan. Dalam Quran ada muta'ah. Wah, selamba dia disebut. Macam kita yang bodoh ni macam mana? Ada dalil rupanya muta'ah. Kepala otak pun. Saya tak boleh, saya geram tu. Bukan dalil tu. Bohong ayat Quran. Inilah masalah kita. Banyak ayat Quran dan hadis lah ni, golongan-golongan sesat ni menggunakan ayat Quran dan hadis untuk menunjukkan benar mereka. Dia boleh kencing kita pasal kita bodoh, Quran tak kerti. Situ sikit. Tentu ulama yang kerti ni kena bangun, tampar dia balik macam tu kot. Dia serang kita, tepih tu, dia tumbuk kita, tepih tu, bagi tu. Saya memang macam tu, memang macam tu, kena tepih tu, bagi buah kunci tu, tepih tu, lari dulu, ditumbuk kan, tumbuk, lari dulu. Lepas tu buat apa? Lari tu pegang tangan dia tu, bagi siku, ambil buah kepala. Tu. Nak try boleh? Badan besar boleh batas tangan tu. Macam ya. Khabib pun kena mengaji sikit tu. Khabib. Dah, saya lajak jauh. Kaedah dalil itu. Kaedah dalil itu. Jadi memang ada dalil akli, nakli. Akli saya sebut sekali lagi, nakli pun dia kena belajar dalil. Pasal zaman ni orang tak faham dalil daripada dia. Dia hanya tengok terjemah. Itu jaga sikit. Terjemah bukan dalil. Terjemah bukan dalil. Nak dalil ada disiplin dalil. Itulah sekali lalu. Lagi ada soal tu. Ada tak? Untuk baca tu. Kitab tu ada, takut kita baca tak faham. Salah dia tu. Tu yang saya kata kena ada wajah baru. Saya sendiri pun tak ada nak menulis lah. Menulis pun ayat tak apa cantik, ayat baran banyak. Baran.
bahan. Macam mana saya ngajak, hampa tengoklah saya ngajak macam mana kalau saya tulis itu lah. Apa sudah sebut ni. Kalau kita lama memang ada kan. Memang ada, tapi dia bahasa klasik. Nak hadam tu lah susah sikit. Kalau kita moden ni pula kadang tak sempurna. Itu yang kata nak dapat sempurna ni dia tak dapat tidak. Kita kena ngaji tools yang sempurna ya. Maksudnya tools ni alat kan. Yang kita boleh dengan sempurnanya, dengan tu kita boleh dapat memaham teks tu. Sama ada Quran sendiri pun memang sebenarnya besar nak faham tu. Kitab-kitab yang dah ada. Cuma buku pun saya pun tak kaji pergi semak buku-buku yang ada lah ni. Cuma kena berhati-hati lah pasal zaman lah ni buku yang tak betul ini banyak sangat. Pula tu dalam pasaran ni Masya Allah dia jual dengan murah-murah ya. Cantik, lawa, berkilat-kilat. Ada jual RM12, RM5. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Tulis macam tu tau. Buka-buka Wahabi. Ya ke? Jadi kena hati-hati itulah. Kalau saya nak sebut, kalau kita Jawi nak tengok kita Aqidatun Najin. Cuma macam tu lah, dia bahasa klasik Memang kitab klasik ni sedap sebenarnya. Cuma atas kita lah keupayaan untuk memang boleh hadam tak hadam bahasa lama macam tu. Saya tak tahu nak cadangkan bahasa kitab moden macam mana. Kalau ada yang kita pegang ni pun matan je lah. Sehari baca habis ni. Biasa Kalau saya sebut biasa jangan kata biasa ni. Hamba ambil Quran 30 juzuk, hamba baca. Biasa aja, dengar saya sebut. Tak ada apa pun. Tak ada apa. Baca terjemah tak dapat apa-apa. Kalau kita mengaji dengar, bismillah macam saya cerita itu macam mana? Padahal dah, bismillah dapat ahli tauhid dah. Nak keluar lagi, bismillah. Allah. Aku berjalan ni dengan Allah. Macam mana? Allah bagi kedekat aku. Tauhid dah tu. Tauhid dah tu. Bila kita tak faham tauhid, hafal Quran 30 juzuk. Baca terjemah 10 kali khatam dah. Wahabi. Satu disiplin besar dia yang ulama kita ajar, apa ilmu dah ada tu ambil dulu. Lepas tu latihan nak bawa macam mana? Ilmu pun kalau ikut apa yang dah ada tu bawa ya. Yang dulu apa dia? Bawa aja la ilaha illallah. Sebut ya Allah. Allah ada, aku ni dia bagi ada. Bukan saja aku dia bagi ada. Semua makhluk ni Allah bagi ada. Allah ada. Allah wajib ada. Aku ni harus ada. Mungkin ada. Boleh ditiadakan bila-bila. Allah ni boleh ada. Allah bagi ada aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu ilmu dia. Bawa tu hidup seharian boleh bawa tu, mati memang hidup pun iman, mati pun iman. Okay, lalu gitulah. Jadi saya nak sebut buku tu minta maaf. I'm very sorry I cannot recommend you any books that you supposed to read that you find yourself lah. Kau ada cadangan Cikgu ada banyak kan ni. Saya sama buku-buku model lah ni saya jadi menyampah nak tengok saya pening model sangat. Jadi kita pun tak ada masa nak baca buku. Mula tu saya memang buku Rumi ni tak ada zot langsung baca. Baca ni kalau macam ni sedap memang harap lambak-lambak kitab. Kalau nak tengok Indonesia saya tak tahu nak cadang tu. Saya berhenti itu. Nak saja saya tak ada saja. Kok ada ke depan nanti? Allah Alam. Cuma saya nak sebut ada yang telah dibuat. Matan ni lah. Syarah ni yang saya pegang Arab ni nama dia Tuhfatul Murid, telah diterjemah, ada duk jual Darul Busyra kalau ada. Cuma dia punya terjemah tu ilmiah maksudnya dia memang terjemah kitab yang saya pegang ni, yang syarah Arab ni. Bahasa dia bahasa kitab lah. Syarah Matan Juharah ni, tapi itulah dia bila terjemah ilmiah baca lagi dia macam ni pendor dia tu macam tu. Dia bahasa ilmiah memang kena bahas. Kalau saya sebut gini pasal ada orang kadang-kadang dia nak baca buku, dia nak explore sendiri. Saya sebut ni, kalau nak jadi doktor bedah, ada buku yang bagus sekalipun, agak-agak baca buku boleh jadi doktor bedah. Boleh tak? Boleh kot. Bukan ramai doktor bedah baca buku. Dia boleh jadi doktor pasal apa? Berguru ya. Dia ada istilah-istilah yang tak boleh faham ni. Apa maksud ni? Dia kena berguru juga, dengar juga. Guru dia bagi explanation, then only he can read the books. From the teacher's guide kan. Dia ada guider yang guide dia untuk baca buku macam ni. Dia punya panduan dia macam ni. Then only he can understand what's in the book. Book itu punya content. Kalau tak dapat guide tak boleh. Jadi samalah masalah ni. Jadi nak harapkan ada satu buku yang baca ni
orang awam boleh faham. Susah sikit nak sebut. Tambah nama model ni kan, kalau kitab lama memang ada. Macam tu saya sebut. Lain apa ni? Adakah kita kena wajibkan dalil akli dengan akli duduk? Bukanlah. Dalil akli dan nakli ni masyhur sebut ulama satu dah memada. Cuma pastikan dia betul. Pasal kadang-kadang disangka dalil, rupanya bukan dalil. Yang tu ilmu tu kena belajar kan tu. Ada orang hanya dengan terjemah dia kata dalil. Nanti saat terjemah bukan dalil. Begitu juga hukum akal. Ada orang yang kata, ada yang menolak akal sama sekali. Kata kita punya dalil Quran, akal tak main. Dah tak mau pakai akal pula. Ada pelajaran dia juga situ nanti bab dalil. Macam mana nak selesaikan dalil-dalil ni. Pasal kalau dalil akal yang betul, tepat, dia tak akan menyalahi Al-Quran. Dan Quran pun tak akan menyalahi dengan format kaedah akal dan disiplin akal yang betul. Dia dua-dua tu saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Pasal dalil akal atau ulama sebut dengan dalil tauhid, dia tak akan Quran dia tak akan menyalahi akal. Akal pun kalau akal yang waras, yang betul metodologi dia tak akan menyalahi Al-Quran. Memang Allah Ta'ala bagi akal kita sempurna tu. Cuma mesti nak faham Quran pun mesti ada akal juga. Dan akal pun tak boleh sendiri, dia mesti dapat bimbingan Quran juga dengan hadis. Itu yang siapa nak pandai lah ni ulama. Yang ni yang kita belajar kitab ulama ni siapa? Dia dah bagi panduan. Kalau kita tak pandai berfikir pun macam mana, ambil je rumusan, pakai. Situ lurut. Ada lain soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.